وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan izin dan kurnia-Nya dapat kita semua hadir di dalam majlis pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Yang dihormati datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan imam, para guru dan alim ulama sekalian. InsyaAllah perkongsian saya pada pagi ini seringkas saja sebelum kita mulakan seminar ini. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena sedar bahwasanya kita ini hendaklah menjadi hamba Allah yang sentiasa berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi semua kita ni dah tahu dah perkataan zikir. Zikir ni kita ambil perkataan dia daripada bahasa Arab dan dimasukkan ke dalam bahasa Melayu. Di dalam bahasa Arab, perkataan zikir ini daripada perkataan zakara yadhkuru zikran. Itu menurut istilah bahasa. Jadi makna zikir pula menurut istilah syarak. Yang ni yang kita kena faham. Sebab ada orang dia keliru. Dia tak tahu nak bandingkan ataupun nak bezakan di antara zikir menurut syarak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu macam mana. Jadi ada ulama meletakkan ta'rif makna zikr syar'an. Makna zikir menurut istilah syarak falahu maknayain. Falahu maknayan, dia ada dua makna. Yang ni yang kita kena faham poin ni. Zikir ni dalam menurut istilah syarak dia ada dua makna. Yang pertama makna am, iaitu makna zikir secara umum. Dia ada zikir yang secara umum. Jadi dimaksudkan ta'rifnya oleh ulama di sini, yashmulu dzikru kulla anwa'il ibadat min salah wa siyam wal hajj wa qira'ah Quran wa thana wa du'a wa tasbih wa tahmid wa tamjid wa ghairi dhalik min anwa'it ta'at. Zikir menurut makna am, umum, dia meliputi kesemua jenis ibadat yang kita lakukan. Yang pertama ialah as-salah, solat kita. Tadi awal kita bangkit makan sahur, ada yang bangkit makan sahur, ada yang mungkin tak bangkit, sunat saja dia kata. Dan kita pula lepas tu dah masuk subuh, kita solat subuh. Solat itu sendiri adalah zikir pada makna umum menurut istilah syar'i. Yang mana Allah sebut wa aqimis salam li dzikri, dan hendaklah kamu dirikan solat
untuk berzikir, iaitu mengingati aku. Jadi zikir ni maksudnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita solat subuh tadi kita berzikir. Dengan kita solat, kita berzikir, kita ingat Allah, maka banyak kelebihannya. Dalam hidup ni seseorang itu dia nak mencari kebahagiaan. Bahagia ni setengah orang dia nilai pada sudut zahir. Ada pangkat, kedudukan, wang ringgit, kekayaan. Dia nilai di sudut tu. Dia kata itulah kebahagiaan. Jadi kita yang beriman sentiasa mengingati Allah, tambahan pula di bulan Ramadan ni, Masya Allah, lagi banyak kita berzikir mengingati Allah. Dan hakikat kebahagiaan ni sebenarnya Quran dah bagi tahu. Apabila kita baca Quran, itu pun zikir. Jadi kebahagiaan yang sebenar datangnya daripada mana? Ni dalam. Walaupun daripada segi zahirnya kita ni ada pelbagai kemudahan yang Allah bagi kat kita. Seperti yang saya sebut tadi. Kemewahan, kemudahan dan sebagainya. Tetapi ada orang dia kaya raya. Tetapi dia rasa tak bahagia. Jadi apabila nak bahagia, dia kena datang daripada dalam ni. Mana dalil dalam Quran? Allah bagi tahu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala, ketahuilah, bidzikrillah, dengan kita berzikir mengingati Allah, tatma'innul qulub, maka jantung-jantung hati ini akan menjadi tenang, tenteram. Walaupun dalam poket ni duit tak banyak mana, alhamdulillah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Jadi baginda Nabi SAW sentiasa mengajarkan kita ni zikir, menjadi hamba Allah yang berzikir, ingat Allah sentiasa. Tadi nak keluar rumah, Nabi ajak kita baca apa? Nabi ajak kita nak melangkah, sebelum melangkah keluar rumah tu Nabi ajak kita baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Baca tu baca dengan faham makna. Kita tak belajar bahasa Arab, kita hafal dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. Nabi yang ajak kita itu dia berbahasa Arab, bahasa mereka, Quran hadis ni. Kita orang Melayu kena usahalah sikit. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. La haula wa la quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah. Kita ni sebenarnya tidak ada daya dan upaya. Apa kelebihan hak Nabi ajak yang kita nak keluar rumah kita baca itu? Besar kelebihan dia. Apabila kita keluar rumah kita baca yang tu, Allah berikan kecukupan kepada kita. Ini jaminan daripada Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memelihara kita daripada gangguan makhluk-makhluk yang jahat di kalangan jin, syaitan, iblis. Dia menjadi perisai diri kita. Ada satu cerita di negara Arab Saudi. Negara Arab Saudi ini dia ada satu unit penguat kuasa untuk nak tangkap ahli sihir di Arab Saudi. Jadi seorang syekh ni, dia ni kerja dia memang pergi tangkap ahli sihir. Satu hari ahli sihir tu, ahli sihir yang memang mengamalkan ilmu sihir. Dan undang-undang di Arab Saudi, ditangkap pengamal sihir yang mengamalkan jenis sihir yang membunuh orang, hukuman dia apa? Pancung.
Jadi ahli sihir ni dia susah orang nak tangkap dia. Kononnya dia ni sebab hebatlah ilmu sihir dia tu. Ramai orang cuba pergi tangkap tak dapat. Satu hari syekh ni dan unit penguasa dia pun ni, syekh ni turun pergi tangkap. Dia heran. Dia kata, macam mana engkau boleh tangkap aku? Aku ni susah nak tangkap aku. Dia kata, hang jahil. Sesungguhnya aku telah membaca apa yang diajak oleh Nabi SAW sebelum aku keluar rumah tangkap hang. Saya cakap bahasa polis. Boleh? Jadi syekh ni dia keluar tadi rumah, dia baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Yang ni kita kena amal hari-hari, jangan tinggal. Besar kelebihannya. Jadi banyak zikir-zikir, doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW menjadi perisai diri kita. Jadi kita yang mengaku sebagai seorang Muslim, yang beriman, yang mentauhidkan Allah, tak ada istilah kita ni bergantung dengan tangkai. Yang boleh membawa kepercayaan itu kepada asyirkul akbar, syirik besar. Pasal apa orang guna tangkai? Dia iman dia lemah, bermasalah dia terhadap fahaman Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, yang Nabi ajak ada kebaikan untuk umat ini. Ada orang bawa tangkai dalam beg duit macam-macam lah. Ikat di pinggang pun ada, letak dalam kereta pun ada. Pasal apa? Dia kata dengan tangkai ni boleh protect dia daripada ataupun mencegah dirinya daripada terkena sesuatu mara bahaya. Sedangkan banyak doa-doa yang diajak oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih yang menjadi perisai diri kita. Tak perlu tangkai. Jadi kita nak jadikan zikir itu sebagai perisai diri kita dan menjadi ibadah dalam hidup kita. Jangan ada syirik dalam diri kita. Jadi kita sebagai umat Nabi SAW ambil hak Nabi ajak. Banyak zikir-zikir yang sahih yang dipopularkan setelah jadi wabak sampai ke tahap lockdown, apa kerja pun tak boleh buat. Disiar dalam TV, dalam radio. Ketika itu baru popular hak Nabi ajak ni. Sebelum ni masing-masing lah, kalau hak belajar pergi dengar kuliah masjid, diberi seorang satu protestat untuk doa tu, dia balik hafal, alhamdulillah. Tapi hak jenis tak suka nak dengar kuliah ni, itu bermasalah. Doa apa yang popular yang boleh mencegah kita daripada terkena mara bahaya secara tiba-tiba? Mudah yang Nabi ajak. Baca 3 kali pagi, 3 kali petang. Yang menetapkan 3 kali pagi, 3 kali petang, siapa dia? Dalam hadis itu sendiri yang menyebut tentang doa tersebut yang kita kena baca dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi 3 kali pagi, 3 kali petang itu diletak dalam hadis itu. Diamalkan oleh sahabat seperti itu yang Nabi ajak. Kita baca apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Tak semestinya lepas solat subuh. Bolehlah nak baca selepas solat subuh. Jadi dijanjikan dalam hadis ini, barang siapa yang baca itu 3 kali pagi, 3 kali petang, maka lam tusibhu faja'ah bala, maka tidak ditimpakan kepadanya musibah ataupun bala bencana secara tiba-tiba. Kena yakin sebab Nabi bagi tahu. Tengok besar makna dia. Terkandung nama-nama Allah.
Bismillahilladzi la yadurru, dengan nama Allah tidak boleh memberi mudarat, syai'un fil ard wala fis sama, dengan nama Allah tiada yang boleh memberi mudarat sesuatu yang di bumi dan di langit. Wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Besar tu. Sebab kita berlindung dengan Allah, dengan nama-namanya dan juga sifat-sifatnya yang terkandung dalam zikir doa perisai diri tadi. Besar. Di hujung doa tadi, zikir tadi, wa huwas samiul alim, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita bergantung dengan Allah yang bersifat dengan sifat-sifat maha sempurna. Allah dia maha sempurna pada zat-zatnya dan juga sifat-sifatnya. Itu Tuhan yang hak, yang benar, yang kita sembah. Bergantung dengan selain Allah, mereka bergantung dengan zat-zat ataupun sifat-sifat yang lemah. Ada hamba Allah mai jumpa saya di pejabat. Dia kata, saya ada simpan satu tangkai dalam beg duit. Dia kata, adalah belah umpan dia tu Tok Bomo. Saya kata, bawa pulang dia, bawa pulang. Dia balik dengan kain kuning tu, dia jahit ke tepi tu. Saya tanya dia, sebelum ni duk bawa lama dah dalam beg duit, bertahun-tahun dah, percaya tak? Dia kata, saya tak percaya. Saya terima pilah, nak ambil hati dia beradik kan. Mari kita buka lah. Bila dibuka, bukan ada apa, fotostatnya. Dia fotostat rajah-rajah tu lah. Fotostat tak apa nak jelas lah. Nah, jadi tangkai ni kalau kita baca, orang yang boleh baca lah, yang tahu sedikit banyak bahasa Arab dan sebagainya, dia akan nampak rajah-rajah ni yang dibuat itu adalah ada kaitan dengan sihir. Dia bubuh Fatihah, dia bubuh dalam tu, Ayatul Kursi dia bubuh dalam tu, nama-nama Allah dia bubuh dalam tu. Tapi di sebalik itu, dia menghina ayat-ayat Allah. Nak jadi sihir, dia kena hina ayat-ayat Allah. Dia bubuh nama jin di situ, di bawah, belah bawah. Ada tangkai dia tulis Jinnul Ard, jin bumi. Jinnus Sama, jin bumi itu kalau bahasa Melayu kita jin tanah. Jinnus Sama, jin langit. Jinnul Bahr, jin laut. Dia bubuh bawah. Kita yang tak ada ilmu ni, kita kata, oh ini Islam ni, tulisan alif bata semua dah. Di sebalik itu kita tak tahu dia mohon kepada siapa? Syaitan, jin, iblis. Ini yang terjadi kepada mereka yang tak mau ambil zikir yang diajak oleh Nabi SAW sebagai pelindungan diri. Itu sedikit yang dapat kita kongsi bersama. Masa pun dah berlalu. Jadi saya serahkan kepada pengurusi. Ini slot yang pendek insyaAllah. Mudah-mudahan kita amal dua tu pun tak sanggar. Apa dia? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, sebelum keluar rumah, dengan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Jadi saya mohon maaf jika terkasar bahasa dan sebagainya. Saya sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.